Ruang angkasa sangatlah besar. Keluasan infiniti ditambah dengan keindahan yang mempesonakan. Geometri sempurna menakjubkan dan salah satu contoh akan ditunjukkan di dalam video ini. Malah kanak-kanak kecil zaman kini dapat melihat keajaiban alam semesta. Hasil teknologi yang dibawa oleh misi Cassini. Kita telah menerima banyak imej yang menakjubkan tentang gegelang Zuhal dari sudut yang berbeza. Tidak dapat digambarkan bagaimana pemandangan estetik ini akan kelihatan dalam kehidupan sebenar jika kita berada di Zuhal. Kita hanya mampu lihat keindahan yang mempesonakan ini hanya dari sini, yakni bumi. Tetapi bagaimana jika planet kita juga boleh mempunyai gegelang? Impian kita mungkin boleh jadi kenyataan satu hari nanti dan kita berpeluang menyaksikan beberapa peristiwa penting. Tetapi ia menimbulkan beberapa persoalan. Adakah kewujudan gegelang di bumi satu kelebihan ataupun malapetaka? Apa akan berlaku jika bumi mempunyai gegelang? Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Pada tahun 1610, Zuhal dan gegelangnya mula-mula diperhatikan oleh Galileo Galilei. Tetapi dia tidak dapat melihat cincin di sekeliling planet ini. Teleskop dengan magnifikasi 20 kali ganda adalah ciptaan moden pada zamannya. Akan tetapi ia tidak sehebat teknologi terkini. Ahli astronomi yang hebat ini menggambarkan apa yang dilihatnya sebagai pelengkap aneh di sisi planet. Galileo perlu menamakan fenomena ini. Dan oleh itu, beliau menghasilkan satu anagram. Beberapa dekad kemudian, seorang lagi ahli astronomi hebat, Christian Huygens, menaik taraf teleskop Galileo, mencipta perantinya sendiri dengan pembesaran 50 kali ganda. Jadi, tidak dapat dinafikan bahawa Zuhal dikelilingi oleh gegelang dan selewat-lewatnya pada tahun 1675, Giovanni Domenico Cassini menemui sekurang-kurangnya 2 gelang bersarang di dalam satu sama lain. Sekarang kita tahu dan kita pasti bahawa terdapat banyak struktur yang menakjubkan ini. Ia terdiri dari zarah ais kecil, debuan silikat, butiran pasir dan lain-lain. Kadang-kadang seseorang boleh menjumpai asteroid dan juga satelit Mushtari. Ya, beberapa bulan Mushtari berada tepat pada satah gegelang ini. Terdapat teori yang berbeza tentang dari mana asal-usul gegelang ini. Menurut satu teori, ia terbentuk serentak dengan planet 4.5 bilion tahun yang lalu. Satu lagi teori yang berkait adalah sisa komet yang musnah ditarik oleh graviti Zuhal. Gegelang ini terletak betul-betul di satah khatulistiwa dan ini terpakai bukan sahaja untuk gegelang Zuhal. Ini berlaku kerana planet-planet bukan sfera sempurna tetapi sedikit membonjol disebabkan oleh putaran. Ini menjadikan orbit khatulistiwa stabil secara graviti. Zuhal mempunyai banyak gegelang yang bergerak tidak sekata. Itu antara sebab terdapat sempadan yang jelas antara mereka. Pada masa ini, dianggarkan bahawa keseluruhan sistem gelang adalah selebar 400,000 km dan ketebalan gegelang 5 hingga 30 meter tebal. Tidak termasuk asteroid dan satelit. Bukan kilometer, tetapi meter. Ini benar-benar menakjubkan, memandangkan 400,000 km adalah lebih sedikit berbanding jarak dari bumi ke bulan. Sudah tentu, ini kelihatan sangat menarik. Memandangkan kita tidak hidup di Zuhal, jadi jom balik ke planet kita. Kita selidik dari satu kemungkinan yang lain. Zuhal mempunyai gegelang yang besar. Uranus mempunyai sistem gegelang secara keseluruhannya. Neptun dan Mushtari juga mempunyai sistem gegelang yang lebih kecil. Malah planet kedil Haumea, asteroid Chariklo dan Chiron mempunyai sistem gegelang. Timbul satu persoalan. Apa yang tak kena dengan bumi? Mengapa ia tidak mempunyai gegelang? Tiada jawapan yang spesifik mengenainya. Saintis beranggapan wujud sistem gegelang bumi sebelum terbentuknya bulan kira-kira 4.5 bilion tahun yang lalu. 2 planet bertembung. Satu saiz bumi dan satu lagi saiz planet Marikh. Kedua-duanya hanya bertembung secara tangent. Tetapi tenaga hentaman sudah cukup untuk planet kecil itu musnah sepenuhnya dan memberi kesan kepada hentaman pertama. Menyerakkan banyak serpihan berdekatan yang menjadi asas pembentukan untuk sistem gelang di sekeliling planet ini.
Satelit planet pertama terbentuk daripada sisa planet kedua dan terdiri dari bahan-bahan gegelang tersebut. Ini adalah berdasarkan teori hypothetical tier. Senario dramatik ini menimbulkan teori impak gergasi, hipotesis biasa mengenai pembentukan bulan. Jika mesin masa itu wujud, mungkin kita dapat menyaksikan segala-galanya. Tapi tunggu dulu. Cuba bayangkan jika bumi kita wujud bersama-sama dengan sistem gelangnya tersendiri. Bagi kita sebagai seorang pemerhati yang tidak biasa dengan sistem ini, kita akan lihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa dan unik. Memang nampak cantik, tetapi sekurang-kurangnya ia tidak bertentangan dengan mana-mana hukum fizik dan penjajaran kuasa semasa dalam sistem suria. Katakan asteroid besar terbang dekat dengan bumi. Ia akan ditarik oleh gravitinya dan secara beransur-ansur mencapai had Roche. Ini adalah jarak kritikal di mana jasad yang lebih kecil mula terlerai akibat daya pasang surut. Serpihan asteroid akan berlanggar, pecah menjadi kepingan yang lebih kecil. Mereka akan berbaris secara beransur-ansur di sepanjang khatulistiwa dan membentuk cincin planet. Pembentukan cincin atau gegelang ini tidak akan berlaku dalam tempoh yang lama. Cuba bayangkan bahawa gegelang telah terbentuk dan kita mula menyaksikan peristiwa berprestij ini dengan mata kasar kita sendiri. Berapa besarkah gegelang itu untuk kekal stabil? Untuk kekal stabil, gegelang perlu berada di atas exosfera, sepadan bawah lapisan paling atas atmosfera kita yang berada di atas 10,000 km dari permukaan bumi. Secara teorinya, gelang boleh memanjang lebih jauh yakni puluhan ribu kilometer. Tetapi besar kemungkinan lingkaran gegelang bumi akan kurang daripada 5,000 km lebar. Diameter keseluruhan sistem akan melebihi 40,000 km. Ini adalah jauh lebih kecil dari saiz cincin Zuhal yang mencatat ratusan ribu kilometer. Tetapi apabila diperhatikan dari bumi, ia masih akan menjadi sesuatu yang hebat. Memandangkan gegelang bumi akan terdiri daripada debuan silikat, butiran pasir dan kerikil, tidak akan bersinar seterang gegelang ais Zuhal. Tapi jangan risau, ia sudah cukup untuk menyemat rasa kagum kita. Gelang akan kelihatan dari mana-mana di semua ceruk di dunia, bergantung kepada latitud pemerhati. Malah di kutub utara dan selatan, lengkuk kecil gelang akan kelihatan di ufuk. Di latitud sederhana kedua-dua hemisfera, seseorang akan mendapat pemandangan terbaik. Contohnya di New York, gelang akan kelihatan seperti gerbang lebar gergasi melintasi seluruh langit dari sebelah selatan, dan di khatulistiwa, contohnya di Malaysia, gegelang akan kelihatan di pinggir titik tegak seseorang pemerhati iaitu di zenit. Garis berkilauan licin kelihatan dari satu ufuk bertentangan di sebelah kanan. Sudut ini akan menjadi lebih cantik daripada mana-mana pertunjukan laser, dan pemandangan yang lebih mempersonakan akan dinikmati di khatulistiwa pada waktu equinox. Matahari akan melintasi langit tepat pada zenitnya, dan cakranya akan dibahagi tepat dua oleh jalur sempit pinggir gegelang, dipalang separuh oleh garis hitam. Matahari akan kelihatan seperti tanglong gergasi. Cincin atau gegelang ini akan kelihatan berkilau selama 24 jam. Pada waktu malam, cincin akan bercahaya seperti 10 atau ratusan bulan memantulkan cahaya matahari yang terbenam. Kecuali di khatulistiwa dan kutub, kebanyakan planet tidak akan mengalami malam seperti yang kita tahu. Dalam cuaca cerah, cincin juga akan kelihatan sempurna pada siang hari. Ia akan mempunyai warna putih perak yang sama seperti bulan siang hari. Tetapi ini hanya sebahagian kecil daripada keseluruhan situasi ini sekarang. Bumi akan memberikan bayang-bayang pada gelang pada siang hari. Seseorang boleh memerhatikan pergerakan bayang-bayang planet sepanjang gelang. Atau apabila melihat dari latitud yang berbeza, pemerhati dapat melihat bayang-bayang bumi seolah-olah membaham sebahagian daripada gelang. Tetapi ada fakta yang lebih menarik. Anda akan lihat peristiwa yang sangat menakjubkan apabila cahaya matahari melalui langit di sebalik awan. Mungkin beberapa kawasan tidak dapat memberikan pemandangan yang menarik apabila ia membayangi matahari. Tetapi apabila cahaya matahari membiaskan dan menyerapkan sinar melalui gelang, ia biasa boleh menjadi jingga atau kemerahan pada waktu matahari terbenam. Alangkah indahnya kalau kita dapat lihat dengan mata kita sendiri. Tapi jika anda tanya mana-mana ahli astronomi, mereka tidak akan bersetuju. Ini kerana ia mempunyai kelemahan yang sangat menyeramkan. Ahli astronomi mendapati bahawa sistem gelang akan terbentuk di satah khatulistiwa. Tetapi di sana,
Kita sudah mempunyai sistem gegelang buatan manusia sendiri, iaitu satelit geopagot kita sendiri. Beginilah rupa ia dalam optik sensitif. Jadi, kemungkinan besar kita akan kehilangan satelit. Sebahagian daripadanya akan dimusnahkan oleh serpihan dan sebahagian lagi akan meninggalkan orbit akibat gangguan graviti. Jika ada yang kekal, ia pasti akan mengalami kerosakan, komunikasi satelit, televisyen, pemerhatian meteorologi dan banyak lagi yang mungkin akan terjejas. Dan bukan sahaja kita tidak dapat melancarkan satelit baru, tetapi kita terpaksa meneroka cara baru dalam usaha kita menjelajah angkasa. Jangan risau, ia bukan satu masalah besar. Agensi Angkasa Dunia akan cuba menyelesaikan permasalahan ini dan mencari jalan bagi mengatasi masalah ini. Kita semua tahu betapa cepatnya keadaan menjadi sejuk sebaik saja senja menjelma. Tetapi walaupun ia mengambil masa bertahun-tahun untuk gegelang muncul, kita akan merasakan kesan sistem ini seawal hari pertama lagi. Ia akan menjadi sangat sejuk dengan cepat. Menurut beberapa sumber, 2 tahun selepas pembentukan gegelang, musim sejuk di planet kita akan menjadi 2 kali lebih sejuk. Iklim akan menjadi terganggu sepenuhnya. Ini akan melibatkan kepupusan besar spesies. Gegelang planet akan membawa kita ke zaman ais baru. Tumbuhan akan mati dan lautan akan membeku. Anda mungkin fikir perkara ini mungkin tidak seteruk mana. Dengan peredaran masa, gegelang tersebut akan lerai sepenuhnya dan kehidupan di planet ini akan berkembang semula. Perkara ini pernah berlaku dalam sejarah. Saintis NASA baru-baru ini menyedari bahawa gegelang Zuhal akan terlerai tidak lama lagi. Walaupun ia akan mengambil masa selama 100 juta tahun lagi. Tiada siapa yang tahu berapa lama masa yang diperlukan untuk gegelang bumi untuk musnah sepenuhnya. Adakah anda masih mahu lihat gegelang bumi dalam kehidupan kita sekarang ni? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.